Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat apa sambung? Ya? Muka 7. Kat mana ya? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, tauhidur rububiyah artinya mengesakan Allah Ta'ala pada perbuatan. Makna tauhid mengesakan, rububiyah perbuatan. Makna tauhid rububiyah, kita tauhid, kita esakan Allah pada perbuatan. Kerana Allah ini esa pada zat, pada sifat dan pada af'al, iaitu perbuatan. Maksud esa ini tak ada perbuatan yang sebanding dengan perbuatan Allah. Dan bahawa Allah Ta'ala, dan tu dia atas depan tu dah, cuma disebut dan sini. Maknanya dan wajiblah atas kalian mukallaf beriman dan beriktikad dengan yakin dan tidak berganjak lagi bahawa Allah Ta'ala ketunggalan, ia Allah pada segala perbuatannya Allah. Bukan Allah tu saja zatnya yang esa, perbuatan Allah pun esa. Kerana kita ni Islam agama tauhid. Tauhid ni bahasa Arab, bahasa Melayu mengesakan. Jadi mengesakan Allah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Artinya maka tiada ada yang menjadikan melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada pun pada alam ini selain Allah yang boleh menjadikan. Ada. Menjadi lagu mana tu pada buat rumah, menjadikan dengan maksud daripada tadak kepada ada. Tadak seorang pada alam ni boleh sifat ni. Allah Ta'ala seorang ni. Kita tak boleh nak menjadikan. Nak menjadikan sebuah rumah tak boleh. Dah tu siap sutir, kayu ada dah. Kayu hak Tuhan beri dah. Nah, dia menjadi ni kayu yang kita buat. Semua kita buat belaka. Besi yang kita buat, daripada tadak jadi ada besi. Tadak kayu kita buat jadi kayu. Orang panggil menjadi. Ni barang siap dah, susung je. Nah, susung gini jadi rumah. Susung kecil sikit jadi pondok. Tambah depan sikit jadi markas. Gitu lah. Barang siap dah. Nah, tu Jepun buat tak ya? Hoi, orang panggil menjadikan. Faham? Menjadikan ni dia Jepun sendiri buat getah. Nah, daripada tadak dah ada getah. Dia ambil getah, dia buat tayar baru menjadi. Ni getah hak Tuhan beri. Hak siap dah. Nah, dia boleh acuan tayar jadi tayar. Tayar tu dia acuan, dia jual dalam acuan hak cair dah. Acuan dia tayar. Jadi tayar. Dia ikut acuan. Cuba lah acuan akok. Jadi akok. Akok betul. Dia gitu. Takut kita kata makhluk boleh menjadikan. Dah Allah Ta'ala menjadikan. Allah berasa nak buat langit, jadi langit. Bukan Tuhan dicari bahan-bahan. Allah nak buat bumi, jadi bumi. Nak buat bulan, jadi bulan. Nak buat bintang, jadi bintang. Bukan kata Tuhan kena cari bahan-bahan tu, kena cari batu, kena cari tu baru nak buat. Dah. Nah, benda ni ada jadi, atau panggil menjadi. Tak ada orang boleh menjadi pada alam ini melainkan Allah Ta'ala. Dan tiada yang memberi rezeki melainkan Allah Ta'ala. Batulah kalau kita yakin ada lagi selain Allah boleh beri rezeki kepada kita, syirik. Nah, syirik ni maknanya bersekutu.
menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Selalu kita tengok ayat tu, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberi ampun bahawa dipersekutukan akan. Boleh beri rezeki ni sifat Tuhan. Tiba-tiba kita yakin kerajaan boleh beri rezeki. Syirik. Nah, dah haji kan tu, haji syirik. Tak ada oleh. Nah, kalau tak kita tauhid ni seorang ni je, Tuhan seorang je. Dia beri rezeki, dia beri sembuh, dia beri sakit, dia beri piti, macam-macam dia berlaku. Kita ada benda selek waspelek kita. Nah, itu panggil agama tauhid. Kalau manusia boleh beri rezeki, sama dengan Kristian, sama dengan akidah Jazbuh. Nah, kerajaan boleh beri rezeki, manusia boleh beri, sama dengan Kristian. Orang panggil ajaran tauhid itu. Tauhid mensatukan, satu saja pada segala perkara Allah Ta'ala. Bukan kata menghidupkan dia seorang saja boleh, memberi rezeki dia seorang boleh. Nah, berarti yang kita beri rezeki kan anak tu kalau beri rezeki, makanan hak Tuhan beri kita pun suap dalam mulut anak. Kalau siapa masa Tuhan tak izin, tak boleh nak suap. Tak usah kata maknanya mi goreng sebuku. Nah, sesudu air yang sejuk je, ayah dahaga kelak-kelak, tendang saka nak tubik ruk. Tak masuk lah kau. Meneleh tubik ke mulut semula. Sudu baru. Dah Tuhan dah izin. Nah. Ini gambar ni, hak yakin manusia boleh beri rezeki, makhluk boleh beri rezeki. La ilaha illallah. Jengkring terus akidah. Tu mengaji tauhid. Nah, kaya miskin tak ada masalah tu. Nak akidah biar sahih, biar sihat. Dah kalau kita yakin, maknanya kalau kita ni ada pitih banyak, kita yakin pakai senang dah akan datang, sama dengan Qadariyah. Qadariyah ni masuk dalam 72 geng dalam api neraka. Qadariyah dia yakin betul-betul pitih boleh menyenangkan kita. Ramai dah pegang gitu ni. Menyenangkan kita ni sifat Tuhan. Tiba-tiba ada pada pitih jadi Tuhan. Bodoh manusia ni. Nah, mana boleh pitih menyenangkan? Allah menyenangkan. Kalau Tuhan nak beri senang, habis bawah. Oh, senyum sama. Habis bawah. Boleh 500. Dah hutang kok memang 200. Hotel aku 150. Baru ni hutang tiup basikal, tiup motor 2 hotel dah ayah lagi. Nah, belikan anak sekolah kita hutang balik 60 ya. Ni dia kaki. Ada hari. Ada hari. Nah. Tu office boy tapi senyum muka. Nah. Mana mak? Bagus. Bagus sama jawab. Nah, tapi kalau dah mana pitih banyak, projek berjuta-juta, muka catung. Ada tak? Pitih berjuta, muka catung. Kalau dia tanya dia, mana ye? Tak, dia hanya dah senang gitu. Tak senang ni Tuhan beri. Faham? Tu. Tak nampak tak apa. Kaya sikit tak ada kena-mena senang. Kaya pitih. Pitih ada, belum tu boleh beli. Tak ada pitih, belum tentu tak boleh barang. Dia cari banyak, belum tentu boleh. Dah cari, belum tentu tak boleh. Dia cari kena balik, rugi balik. Dia cari pitih, rugi balik. Kereta rosak tengah jalan, tak nak buka kedai. Dia balik buka kedai dah sama 5 orang pula 150. Rugi balik. Boleh berniaga 60 ya baru. Rugi balik. Hal ni tak niaga duduk rumah nang dada mereka duduk rumah. Ambil wang isang. 200. Nampak? Itu kata segala kejadian yang berlaku dalam kehidupan kita ni sebenarnya satu kuliah, satu pelajaran, satu sekolah. Beri kepada kita pengalaman. Banyak bocah tu muka-muka. Tengok interview lah TV yang bergerai-baiknya muka. Itu banyak. Bayar pisbol lah ni ya. Kau mak? Bagus semua.
Pasal senang orang beri senang. Jadi jangan kita kata maknanya duit maka senang dah kita. Jangan kita kata kerajaan boleh beri rezeki kepada kita. Mak kita, ayah kita yang begitu sayang kepada kita belum tentu dapat menyuap sebutir nasi dalam tekuk kita kalau Tuhan tidak memberi keizinan. Nah, Allah saja yang beri rezeki. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah dialah Razzaq yang sangat memberi rezeki. Orang lain tak ada kursi seorang. Kalau ada orang lain pula boleh beri rezeki, maka tidak dikatakan tauhid, tapi sekutu bagi Allah. Maka sekutu Allah tidak beri keampunan. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Taala akan mengampun dosa yang selain daripada syirik. Nah, jadi kita tauhidkan Allah pada menjadikan. Tak ada orang boleh menjadikan pada alam, Allah seorang saja. Dan tidak ada orang yang boleh memberi rezeki, Allah seorang saja. Nah, jangan kita kata rezeki yang kita beri ke anak kita dah. Hak kita beri makan dalam mulut dia, rezeki dia. Yang kita suak dalam mulut bini kita, rezeki dia. Faham baik? Jangan duk kata rezeki kita. Rezeki kita tak masuk dalam mulut orang. Tak masuk dalam mulut anak kita, walaupun sebutir nasi. Kerana tertulis dah nasi itu rezeki kita. Faham? Tapi kalau tertulis rezeki anak tak masuk dalam mulut kita. Ya, faham baik? Nah, kita kena beriman ni, benda-benda gaib ni keimanan. Agama Islam, agama iman. Nah, agama kepercayaan. Percaya bukan saja barang yang nampak pelik, tetapi barang gaib. Yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan barang yang gaib, tak nampak pelik, tak nampak pandang. Di antara benda yang tak nampak, benda yang gaib, masalah rezeki. Nah, jangan kita kata anak kita ambil rezeki kita dah boleh. Pelawak lebong so. Kerana rezeki kita hanya masuk dalam mulut kita, hanya dapat manfaat kepada kita. Rezeki anak hanya masuk dalam mulut anak atau jadi manfaat kepada anak. Bila kita berkahwin dengan seorang perempuan, jangan kita kira jadi kurang rezeki kita. Nah, sebab rezeki kita yang dapat, rezeki isteri kita dia yang dapat. Tak ada kena-mengena dengan kita. Cuma Allah Ta'ala murahkan lagi rezeki. Nah, kalau tulis nama bini kita tak nak ijah Sepan mah dalam beg piti, bukan bun luar. Bo dalam beg piti. Bo dalam beg piti pula selit kat belakang lesen tau. Nah, hilang. Berak stoi. Bukan kata sakit perut sangat, kicik je. Nah, tubik tanda ada 50. Selit belakang dah rezeki dia. Nah, tu. Kita kahwin dengan seorang perempuan. Kita kahwin dengan seorang manusia yang Allah Ta'ala telah tetapkan rezeki dia, betul tak? Bukan dia masa kita kahwin kita tak ada rezeki benda ke dia. Malaikat tak tahu nak tulis dia ada ke tak. Hei, 4 bulan kan dalam perut mak. Tulis dah rezeki banyak mana, mati tanah mana, negeri mana. Nah, bila kita kahwin dengan seorang perempuan, maknanya kita kahwin dengan seorang manusia yang datang ke rumah kita tu dengan rezekinya sendiri mari. Makan minum dia siaplah ke dah. Dah kata mana kau fikir? Selek kau tangan kita. Tak usah ngaku buat kita. Nah, main ngaku buat kita. Jangan. Nah, macam orang suruh bagi biti Muri ni 300 riyal ni tiap-tiap poh ni dok tepek dera. Nah, dia pergi bagi kan. Dia tak ambil awak belanja. Aku dah tak kira ngap budak-budak kita ni. Padahal kau biti dia. Faham tak? Wakil ayat bagi ke dia suruh bagi 300 atau markah. Dia kata biti dia. Ni macam kita tak? Nah, bukan biti kita, bukan mesti kita. Orang anak-anak, lalu kot tangan kita dulu, dia banyak saudara. Nah, dah sangat aku kan. Nah, hak tu orang belaka. Dia gitu tulis pula, ini projek Barisan Nasional. Mu ambil tu mana? Biti ayat kan tu. Sangat aku lah orang. Nah, jadi kita yakin rezeki. Orang yang ragu tentang rezeki, maka rosak akidah dan keimanan. Jangan ragu. Bapek hak sembah berhala pun Tuhan tetap makan minum dia siang dan malam sampai masanya datang ajal, maka berkatalah malaikat yang menjaga rezeki, Assalamualaikum ya hamba Allah, setakat ini saja aku bertugas kepadamu memberi rezeki daripada pihak Allah. Tu Nabi ceritakan dalam hadis, bila nak mati dah kita, mari malaikat rezeki kabah, setakat ni hari ni je dah.
Makan minum ada lah. Hamba nak minta diri dulu. Tak, lama dah ikutmu. Situ baru habis. Apek semua bergala. Tu hari rezeki. Kristian orang pakai salib tekong. Kenyal lenang. Siapa beri? Padri. Allah Ta'ala laka. Dasar ragu tentang rezeki. Siapa masa? Habis masa. Tak ada rezeki. Dan tiada yang menghidupkan melainkan Allah Ta'ala. Yang boleh menghidupkan orang Allah Ta'ala. Datuk Nabi Isa menghidupkan yang telah mati mukjizat biiznillah. Nabi Isa pun kata biiznil Rabbi, dengan izin Tuhan aku. Dengan izin Tuhan. Itu pun berlaku sekali dua saja pada mukjizat nak menunjukkan kebenaran para rasul yang dilantik oleh Allah. Kita nak menghidupkan orang mati tak boleh. Nak mematikan orang hidup tak boleh. Tuan-tuan kata nak menghidup. Nak memati mudah daripada nak menghidup. Kereta mampu nak suruh hidup, payah. Kena panggil pomeng som no. Pomeng barang-barang dah hidup. Tapi kalau kereta hidup nak suruh mati, dah pomeng mati. Pasal mudah, barang hidup suruh mati. Betul suih. Apa lu? Cabut ayah belak. Tapi kalau hak mampu suruh hidup, lihat dua orang pomeng tak hidup. Begitulah. Maka oleh kerana manusia ni tidak ada pun kekuasaan nak mematikan seseorang, maka nak menghidup lebih-lebih lagi lemah. Dia kata dah kita ambil pistol tembak mati lah. Oh, tembak tak boleh mematikan. Yang mematikan Allah Ta'ala. Kalau tembak mematikan, mati dah. Oh turut ni. Dah hati tak? Dah hati. Dah ada orang ada istana di Kelang mati. Tak kena tembak. 5 juta rumah. Bini dia kata saya ada. Masuklah balik ambil minyak tu. Minyak poye. Tak ada nak lama. Minyak poye, minyak kuali. Kuali yang minyak poye. Tak ada nak lama. Kali ada. Habis. Tak kena tembak. Mana mati? Kena tembak dah mati. Bukan tembak yang mematikan. Bukan pistol, bukan peluru, bukan tukang tembak. Yang mematikan Allah. Itu sabab musabab. Sabab saja. Sampai masa Tuhan nak mati, tak ada sabab pun mati. Tengah berehat malam ada esok, duduklah katok. Malam ni duduklah tanda lagi. Esok duduklah katok kek. Dan duduklah katok balik awal. Dan duduklah katok balik awal lalu. Tahu tak katok? Kalender. Itu balik awal. Tunjuk tepat je lah. Tanya wari-wari, tanya bini, tanya mak, tunjuk tepat lah. Nak ubur kat mana ayah ni? Nak ubur sini batu buruk. Dia nak tanam besu. Banyak tepat. Dia gitu. Mu ni suka sama. Tunjuk tepat lah. Ada lah rumah. Allah menghidupkan daripada mati menjadi hidup. Tuan kata bayi yang berupa janin, ada tangan, ada telinga, ada mulut, ada mata, ada kaki. Allah Ta'ala menghidupkan dengan tiup roh. Batu boleh cakap. Batu boleh cakap. Pokok kurma hak mati dah boleh hidup semula. Satu hari Nabi SAW sedang berehat-rehat di suatu kebun. Maka datanglah seorang Arab Badawi. Arab Badawi ni Arab ulu lah. Arab ulu. Maka dia tanya, mu Muhammad? Ya, saya lah Muhammad. Mu ngaku jadi Nabi? Saya lah. Dan kalau mu betul Nabi, aku nak suruh mu buat satu benda. Boleh tak? Kalau mu tunjuk, aku percaya mu Nabi sungguh. Aku nak masuk Islam. Nabi kata, dah mu nak suruh benda. Kata Badawi ni, mu nampak dah ujung kapung. Pokok kerma hak mati dah tu. Kering-kering. Mati dah. Daun-daun kering habis dah. Nampak kan? Dah gua ni situ.
Kata Badawi ni mu suruh dia hidup semula. Boleh tak? Suruh hidup semula. Memang pelik-pelik ni. Jenis Badawi, jenis darat ni memang pelik. Nampak? Ada pula nak suruh. Pelik mainan. Nabi kata gini, aku ni Rasulullah. Mu ni agak ulu je. Mu suruh. Ada pula Badawi nak suruh orang besar. Dah orang tak ambuh dah. Ikut saja dah lah. Cari penyakit sama. Dah rumah kita hurah dah. Cari rumah orang pula. Cari jaga rumah kita sudah lah. Gayak repang kali dah. Nak nyembang luang kau. Duk sibuk pebel orang. Mutu kita betul dah mutu besar. Tapi luang nak cecah air dah tu. Faham? Duk sibuk duk kabur pebel orang sahur dah akak. Bahasa punya agak dusung. Jadi Nabi ajar dia. Dah mu nak suruh aku Rasulullah. Mu nak suruh. Gini, mu pergi kat pokok khema tu. Mu kata, hei pokok khema, Muhammad suruh mu hidup. Dia siapa salang kamu. Nabi pesan itu. Badawi ni pun tak ada arah. Gi juga. Gi dia pun kata, pokok kema. Dia bodoh. Tak ada arah. Nak selamat punya pasal. Muhammad Rasulullah tu kira salang kamu. Bila dengar kata Muhammad Rasulullah kira salang, maka bergerak-gerak akar di dalam tanah. Tu Tuhan punya kuasa. Maka mati. Mati dulu. Bergerak bokeh belah kanan, maka menganjar Badawi. Kajuk beruk aja. Tengok apa? Bokeh belah kiri pula. Sapalah kedua-dua akar kiri kanan naik di atas sana. Tu cerita hebat. Kemudian bergerak berjalan ke arah Nabi. Jauh jalanan. Siapa depan Nabi beri salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Badawi dah bagi kira. Kocak kesi-kesi dah padang dah. Bangsa malah. Kaju agak Badawi. Nak tengok. Tengok. Kemudian sujud pokok kurma ini kepada Nabi. Sujud. Rekod sujud. Pelik. Tak pelik. Pelik ni manusia buat. Baru pelik. Tak munasabah. Ni kuasa Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap suatu qadir. Tunduk pokok kurma mudah bagi Allah. Tuhan buat langit 7 lapis. Tidak ada tiang. Tu pelik lagi. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Dan kenapa kamu tidak lihat kepada langit? Bagaimana ia diangkat tanpa tiang? 7 keping langit. Kalau pokok kurma tunduk sujud mudah lah. Kita tengok langit kebesaran Allah. Begitu tinggi, bersaling-saling warna. Tuhan hias dengan pelita yang sangat terang, yang bilangannya berbilion-bilion pelita, yang kita namakan bintang. Dalam bilion-bilion pelita ni Tuhan bubuh satu spotlight pula. Iaitu bulan yang sangat terang. Dah cinta tak ada. Terang-terang. Itu kuasa Allah. Maka kalau hebat begitu kuasa Allah, tak boleh nak buat pokok khema yang ada dah tunduk sujud kepada Allah. Mudah nipis lah. Nipis lah. Bila maknanya Badawi ni tengok Allahu Rabbi, pokok khema sujud kepadamu, maka dia pun, Nabi tanya dah, gua ni gamak? Gua ni gamak? Naik lagi kau gini nampak aja. Jadi Badawi tu kata, mu betul lah Rasulullah, mu betul Nabi Allah.
mu memang sungguh bukan Nabi Nawak. Aku nak minta sujud kepada mu atas. Kata Badawi ni. Nah. Mana boleh? Nabi kata tak boleh. Kalau manusia itu boleh sujud sama manusia, nescaya aku wajibkan isteri itu sujud bagi suaminya tiap-tiap kali masuk suaminya ke rumah. Ada. Nabi kata haram sujud sama makhluk. Kita haram sujud kepada manusia. Sujud kepada matahari, kepada berhala, kepada binatang, kepada jin, kepada malaikat, pada Nabi tak boleh. Kita hanya boleh sujud kepada Allah. Kalau takat rokok, tunduk, hormat pada orang besar, haram. Kalau nak tunduk, jangan sapa kepada hak rokok. Ni ulama sebut. Sapa kepada hak sujud, jadi kafir. Wa'iyyazabillah. Tak boleh. Nak tunduk pada manusia boleh. Tunduk kepada raja. Nak tunduk kepada presiden. Tunduk kepada orang besar-besar. Tunduk kepada orang tua, kepada ulama boleh. Jangan sapa hak rokok. Kerana hak rokok tu satu ibadah yang menjadi rukun semayang. Nah, tunduk jangan sapa hak rokok gitu. Nah, boleh. Kalau sapa hak rokok haram. Sujud batal Islam. Kerana dipanggil setengah daripada perkara yang membatalkan Islam, sujud bagi makhluk. Sujud menghantarkan dai di atas bumi. Nah, walau tak ada tamak ninah sekalipun, batal akidah. Itu kena jaga. Batu Nabi kata, haram sujud sama-sama makhluk. Kalau manusia boleh sujud sama manusia, nescaya aku wajibkan kau isteri-isteri sujud kepada suami tiap-tiap kali suami balik. Pasal besarnya hak suami di atas isteri. Nah, ini cerita ni. Maknanya Allah Ta'ala menghidupkan pokok yang telah mati. Nak boleh hidup semula. Nak mematikan yang hidup mudah lah. Wi kemarah sekali gak mampu habis pokok-pokok. Nah, jadi yang menghidupkan Allah bukan obat, bukan doktor. Kalau doktor boleh menghidupkan, maka ibu bapa doktor panjang umur mereka. Doktor pakar bagian jantung, pakar bagian bedah, pakar bagian saraf, pakar bagian tu bagian ni. Nah, mesti dia nak ibu bapa dia panjang umur. Dah kan ibu bapa dia mati macam orang lain kau. Dia dah nak buat kau. Tu nak. Dia nak buat juga. Dah dia doktor. Doktor mu doktor pakar. Mu bukan kelas doktor biasa. Doktor pakar tu. Jamu-jamu itu 1,5. Obat ada ni. Nah, kalau sejari 3 buat gitu 1,5. Nah, doktor pakar kan? Nak jumpa dia direct tak boleh. Kena bawa appointment. Nah, maknanya minggu depan hari. Kurs sekian-sekian. Dah buat? Ada. 50 bem. Tu doktor pakar. Maknanya dia ada ibu bapa kok doktor pakar. Mesti ada ibu bapa. Dia bukan anak bulu tung. Kalau jumpa dalam 40. Mesti dia kasih pada ibu bapa dia. Nah, tapi mati kok ibu bapa dia. Orang sakit jantung, cimani, dah boleh nak buat. Memang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan oleh kita lemah. Mu tarah doktor pakar lemah, mu pakar akademik lemah segala-galanya. Nah, kita dengar sebelah rumah kita nangis. Wah, ni doktor gigi, dia dok pakar sakit gigi. Bahang dia sakit gigi doktor. Molek-molek ada bertanggung. Molek-molek ada. Pakar sakit jantung, mati sakit jantung. Nah, maknanya yang menghidupkan Allah Ta'ala. Yang boleh tahan orang tu jangan mati, Allah Ta'ala juga. Nah, dia baca mazhab khabar kan wak pergi pemendahan dari sini tak percaya tak sedap. Nah, wak pergi di Australia 40,000 habis viti kita. Nah, 15,000 ringgit dolar Australia, 40,000 duit kita. Balik 2 hari kiok. Molek-molek ada, mati juga. Rambut Australia dah bedah kan, mati juga. Dah boleh tahan. Nah, dah sampai masa. Nah, Tuhan wakil lalu. Nah, kulli yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum al-ayat. Katakanlah Allah Ta'ala hantar kepada kamu wakil rakyat. Seorang wakil rakyat yang sangat digeruni. Nah, bukan dari kijah, dari langit. Faham? Yatawaffakum, yang mengambil nyawa kamu dengan perintah daripada Allah, iaitu malakul maut. Malakul maut. Nah, dalam hari tu balik awal. Nah, amat duk nawak atau moh belaka. Mari tu seorang. Nyak lu, ayo.
Kalau mak-mak lah senyap dulu. Nah, dah hari tu lewat kira cara ni. Dah mari hamba Allah wakil tu seorang. Nah, jangan main ni hak 10 orang daripada esko ni. Yang wajib kita tahu. Dia esko tu, malaikat kanan dia. Nah, bukan tentera biasa, malaikat kanan Israel. Ketua pengarah Jabatan Maut. Mari tu senyap tu. Dengan Messi ada, dengan doktor pakar ada. Dah bukan barang ayah dia di hospital. Nah, anak MB. Ayah kepada meti besar. Nah, takkan macam kita cek bebek kurang. Kita bebek kurang, cek dah cari hospital. Ditanya bebek kurang. Nak rebah mutu. Rebah mutu calak-calak lagi hospital. Dia ambil pelayar ngepik tu, diceluk dia hiding. Berok. Aduh, mak rempik. Messi kata pandai tu. Belum pandai sangat. Ni jekah gitu. Si anak orang sosok ni. Dia dah buat gitu. Dalam bilik bergaluh ni. Tahan sikit dek. Faham tak? Gitu lah. Tu orang nak ngak bakat besar. Istimewa. Nah. Istimewa tak istimewa tak ada kira. Tu manusia. Mari ni Syekh Israel. Ada apa-apa. Doktor pakar 3 orang jaga. Atar daripada Kuala Lumpur. Pakar Terengganu tunggu dah 2 orang. Dengan Messi 24 jam jaga sama. Siap dengan meta tu. Nyuk. Dia panggil power eng. Faham? Nah. Mari malaikat ni seorang. Assalamualaikum. Mati habis. Equalizer. Power eng senyap tu. Dah jadi apa? Loud speaker ke apa senyap habis. Doktor pun tutup. Habis kan? Tu kuasa Allah. Seorang. Jangan kita pakai baik apa-apa. Wagi kat doktor pakar. Bodoh lah tu. Nampak? Jangan kata baik gitu. Ikhtiar saja. Kena molek Tuhan nak baik dengan doktor pakar. Kena molek sakit dua baik. Kena molek dengan wabak seseng. Kena molek tu omong rapung. Kena molek sembuh air siri atas muka. Molek ada bangun. Berkambur atas muka. Dah Tuhan kan nak. Ada orang dengan seseng. Dengan seseng baik. Dia boleh buat seseng baik. Penyakit kulit dia. Ada tak? Dah Tuhan izin. Dah Tuhan ada izin. Dia tengok tokek seseng. Tokek dah seseng. Dia bat tambung. Tengok putih dia. Besar-besar pinggang kurat. Faham? Tokek dah seseng. Dah Tuhan ada izin. Tu kita ni makhluk manusia. Umat Tauhid. Umat Tauhid makhluk seorang tak dia masuk campur. Semua sabab dan musabab yang menjayakan sesuatu musabbibul asbab. Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada yang mematikan melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang boleh mematikan Allah Ta'ala. Menghidupkan Allah, mematikan Allah. Allah ni yuhyi wa yumi. Kita kata yuhyi menghidupkan, wa yumi itu. Dan dia yang mematikan. Dan Tuhan kata malaikat maut. Tak, malaikat maut mengambil roh. Bukan mematikan. Mengambil roh. Bila ambil roh, Allah mematikan. Kerana tidak ada kekuasaan mematikan seseorang juga pun pada tangan malakul maut. Malakul maut hanya mencabut nyawa. Cabut nyawa ni macam kita cabut jam. Bateri jam. Jam tengah gerak, tepu buang bateri. Lepas tu mati. Siapa yang mematikan jam itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hanya cabut bateri. Kalau Tuhan izin, cabut bateri hidup tu. Dia gitu. Tapi kita berjalan atas dunia, hidup atas sabab dan musabab. Ada kalanya tidak ada sabab dan musabab. Tapi jarang berlaku. Hak banyak berlaku, dia ada sabab. Sabab apa? Mampu jam. Sebab kita buang bateri. Tapi yang mematikan sebenarnya jam tidak lagi berfungsi Allah Ta'ala. Itu keyakinan kita. Baru beza kita dengan orang bukan Islam. Orang Islam dia yakin dengan sebab kita cabut bateri itu mampu. Kalau kita pun kita yang menghidupkan dia. Itu kafir. Allah Ta'ala. Kita nak tengok hidup tanpa sabab. Akhirat lagi. Dalam surga. Kita atas dunia. Kalau kita nak piti, kena kerja. Kita nak makan, kena ada piti. Tak ada piti nak makan mana? Nak beli barang, nak beli tu, nak beli ni. Surga? Ada. Kita ada kerja. Tak ada kerja. Tak ada orang cari makan. Tak ada jabat. Tak. Kerja makan hakmu. Sebab tu tak ada sabab. Kita sekarang ni kalau kita nak makan ayam, walaupun ayam kita boleh makan dulu.
Boleh ayam kita boleh makan juga boleh. Kena kejar dulu ayam. Nah, kena kejar dulu ayam tu, bukan boleh makan dulu. Mana nak pakai ayam tu dia ada sabab. Boleh cakap lah boleh. Apa boleh cakap? Sabab kejar. Dia ada sababmu. Lelah dah bukan senang daripada sini kejar sampai ke pula 2 jam kek. Payah. Ayam tembok. Nampak? Lembu-lembu nak tengok lembu kan tak makan lagi. Boleh makan dulu. Macam dalam surga tak boleh. Ini kejar lembu. Nah. Lembu tak nak berhenti mudah-mudah. Dah tengok kita bawa golok. Nah. Yang heran ni lembu kubai takut tengok orang apa. Dah rebah mak mau lembu kubai. Tak main tahu. Hak boleh meretah. Bujak ceh tak rebah lagi. Itulah Tuhan beri. Walaupun kalah pada sisi mata masyarakat, di sisi Allah menang. Patu rebah lembu kubat mo. Nah, kakak mulai kubat, kakak mulai lembu, kakak mulai ayam. Makan semua. Nah, kemenangan yang sebenar di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia tidak hakiki. Tengok walaupun menang di sisi manusia, tak boleh metah. Betul tak? Tuhan nak buat ni bukan saja kita buat sembang kedai kopi ni, buh dalam jadi satu tauhid. Nah, negeri kabur. Tak ada kerjaan. Kedai kabur. Kabur. Ni negeri kabur. Benda pernah sejarah Malaysia 11 hari saja tak ada kerajaan. Faham? Itu sejarah paling lama. Sekarang apa dia? 16 hari rekod Guinness Book of World Record. 16 hari. Negeri kabur kan tak ada kerajaan. Rakyat je. Kau suka. Mu tembak aku tembakmu. Faham? Negeri kabur itu. Ni kalau nak tahu. Pistol dia tak? Faham tak? Nah, pistol air. Allah Rabbi. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak suka belaka tak? Allah Ta'ala yang mematikan. Segala-gala benda bukan manusia yang bernyawa saja. Burung mati. Kubah, lembu, ayam, itik. Nah, kereta mati. Molek-molek ada mati pula. Jangan kata molek belaka dah. Minyak selenda baru, berik baru, tokor tayar molek pakai jadi. Belum tentu. Molek mampu lah. Siapa masa Tuhan tak izin? Dah hidup. Tak usah kata kacil kita ni. Formula 1 mampu lah. Baru nak start mampu lah tak gerak. Dia bukan anjing macam kacil. Duduklah gerobak mu anjing. Faham? Pakar-pakar mu jaga. Mampu. Dah Tuhan tak izin. Nah, orang start jalan lagi di situ cokok. Nah, berapa juta harga anjing aja? Dia kata. Allah Ta'ala belaka. Segala-galanya Allah Ta'ala. Kalau tak gerak dah. Kata ada rapan dah. Pakat baca Yasin. Bangun cengok lah dia ada. Orang tak suka mati. Tengah-tengah segera. Dia dah mati. Mati. La ilaha illallah. Nak tak mati benda. Kejut kalau. Tu. Hak tua pula. 120 mana boleh. Dia tak mati. Tak mati sikit pun. 2 kali baca Yasin dah. Orang keliling. Dia dah bangun cengok. Orang tengah baca Yasin. Dah gerak dah. Mata keli. Dia dah bangun cengok tengah orang baca Yasin. Tanya. Yang dia gusti. Faham tak? Hidup oleh-oleh ada. Faham tak? Bakal ni hidup. Awak baca Yasin mati tu. Bagaimana? Allahu Rabbi. Dan tiada yang menurunkan hujan melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni sekali ni. Dia kata kita tauhid. Dia satu fardu ain. Biar jadi kita tauhid. Dan tauhid belaka apa cakap lebih kurang pun. Tauhid ada dalam hati. Tidak baca parok kan. Ni tak ada tauhid. Kusik cakap. Kemah dalam biasa belaka. Kullun min indillah. Katakanlah kepada manusia itu kullun. Kullun dengan mana jami' bukan mana ba'. Iaitu segala-galanya min indillah datang daripada sisi Allah. Gitu.
Allah yang menurunkan hujan. Sabab adalah. Nah, asalnya air daripada langit, bukan daripada laut. Nah, Allah Ta'ala cipta bumi. Nah, Allah Ta'ala cipta bumi, Allah Ta'ala turunkan hujan daripada langit. Maka daripada hujan yang pertama menjadi laut, menjadi sungai, menjadi perigi, jadi tasik, jadi kolam, jadi koloh, jadi lokang, jadi parit. Ikut pandai kita nak panggil apa pun. Nah, cuma kalau negeri yang sejuk, nah, cuacanya dia beku, turun atas apa rupa salji, hujan kau. Tapi dah sejuk, dia geligih jadi macam salji air batu. Asal daripada langit. Nah, wa anzalna minas sama'i ma'a. Kami turunkan minas sama' daripada langit itu ma'a akan air. Daripada hujanlah jadi laut. Nah, daripada hujan menjadi laut. Nah, kerana dia besar sangat kawasannya, bawahnya pasir garam. Nah, maka akibat daripada kesan pasir, maka terbentuklah garam yang sangat banyak di dalam air menjadi laut. Di laut dah mesti terbuka. Tasik pun kalau besar dia jadi masing. Air dia menjadi masing. Kalau kecil, air tawar. Nah, kalau besar menjadi masing. Bila masing kita panggil laut. Macam laut Kaspia tu. Nah, di Rusia. Dia sebenarnya tasik, tapi dah besar masing airnya. Nah, di atas keadaan tu aja, atas keadaan pasir. Nah, macam telaga kak, kalau telaga alik orang kasar-kasar kita biar patah. Nah, dia ni pasal apa? Pasal tepi dia batu. Kita berasa pun tawar gitu. Kalau dia alik-alik ulu ni boleh berasa kelak ada, dia ikut tanah. Kadang-kadang berasa bau macam belerang. Kita minum, dia akibat daripada dinding tanah tu saja. Nah, asal daripada langit belaka. Allah buat turun, Allah tak tanya kita mana nak turun. Tak ada kongsi dengan siapa-siapa. Bukan TUDN, bukan maknanya jabatan kaji cuaca. Kaji cuaca barang hak ada dah, boleh tolong kaji. Nah, semua daripada Allah. Turun hujan sebagai suatu rezeki. Daripada rezeki hujan ni pula Allah Ta'ala tumbuhkan pula segala tumbuh-tumbuhan jadi segar mega belaka. Yang menghidupkan segala-galanya dengan sebab Allah Ta'ala turunkan air. Sebab tu kita dari hidup pada kebanyakan planet yang Tuhan cipta, kerana tidak ada air. Ni kajian manusia. Mungkin ada pada planet yang kita tak siapa nak kaji. Ada lagi maknanya makhluk lain. Kerana Allah Ta'ala bukan kata cipta manusia saja. Nah, ada lagi makhluk lain. Kerana Allah ni ilahum fis sama' wa ilahum fil ardi. Tuhan pada langit, Tuhan pada bumi. Pada bumi kita manusia sebagai penghuni yang utama. Pada langit kita tak tahu. Nah, jadi kalau atas bumi ni Allah Ta'ala turunkan hujan, milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu tak ada kita boleh menjual air hujan. Siapa nak tadah air hujan boleh, kena bayar 15 riyal. Nah, tak boleh pasal datang daripada langit hak Allah. Melainkan kita jual benda yang datang daripada tanah kita sendiri. Nah, tu lain lah. Kita buat laga, kita jual air. Tu bab lain. Tu pun setengah ulama kata tak boleh jual juga. Kerana ambil daripada hak Allah Ta'ala. Nah, dan tiada yang memberi manfaat melainkan Allah Ta'ala. Dan tiada yang memberi mudarat melainkan Allah Ta'ala. Bawa kebaikan dan bawa keburukan, ini juga Allah Ta'ala yang mampu. Bukan Allah Ta'ala itu buruk, tapi dia boleh mendatangkan keburukan. Dia juga yang mendatangkan manfaat. Manfaat ni bahasa Arab Melayu makna berpenda yang memberi guna kepada kita. Sama ada berguna kepada perut kita seperti makanan, berguna kepada tubuh badan kita seperti pakaian. Nah, Allah jadikan pokok kapas yang boleh ditenung kainnya, boleh jadi buat baju. Kalau zaman dulu dia pakai baju kulit. Nah, kemudian ditenung kapas. Menurut kitab-kitab sejarah, maknanya mula-mula ditenung kapas pada zaman Nabi Nabi apa buat tulisan Allah lupa dah. Bukan Nabi Syuaib dah. Nabi Idris. Nampak agak dia. Nah. Boleh jadi baju. Sebelum tu pakai kulit belaka. Sebab tu kita tengok dalam pakar-pakar kaji hayat manusia zaman purba, dilukis gambar-gambar kan, dijumpa maknanya penemuan-penemuan korok-korok kering dah. Pakaian kulit punya. Orang zaman dulu. Kulit buang, kulit lembu, kulit apa ni buat baju. Nah, jadi pada zaman Nabi Idris mula dia buat kapas tu boleh tenung ambil.
Buat benang, tenung menjadi pakaian. Nah, pahala ni kain cotton, pakaian benang, kapas. Nah, daripada tanah tu. Dengan sebab hujan. Tak ada hujan, ada apa? Pada Tuhan turunkan hujan. Jadi ada tumbuhan hidup. Di antaranya pokok kapas. Nah, nak tidur dah sedap pula, dah pakai baju dah kerah. Tuhan buat hidup pokok kabu. Jadi kabu. Bola batal. Oh, sedap tidur atas batal. Nah, lapik batal dengan lapik punya komeng kan. Sedaplah atas batal dah. Dah punggung pula sakit. Tuhan buat getah. Jadi download pilu. Nah, tak. Hak dia belaka. Siap hak dia belaka. Tapi hamba ni pakat lawak Tuhan. Awak nak hudud ni tolak hudud lawak. Tolak Tuhan tu. Di Mekah pula. Sibuk-sibuk berdiri. Nah. Dah kalau tolak hudud dah pergi Mekah. Duduk cuma lanjut. Beli kain kuning je. Cawak-cawak lecek. Duduk situ. Nah. Ni tak tolak. Tolak Tuhan. Jangan tolak Tuhan. Tak ada Tuhan, tak ada kita. Nah. Serba dia kan? Kat tidur dia belaka. Kereta dia belaka. Dia bersih Tuhan buat. Dalam bumi tu gali. Nah. Tu gali-gali jumpa besi. Masuk besi. Jadi kereta. Nah. Dah tak ambil dah. Jadi besi buruk. Kereta-kereta hak lawa tu. 400,000 Ferrari 2 juta harga. Besi buruk ke? Besi buruk. Tu budak-budak duk kutik malam-malam. Nah. Timbang kan? Kutik besi buruk tau. Berapa skala ni? Besi buruk apa? Kau jual besi buruk apa? Sama skala? Tu tau. Sama. Berapa skala? Apa takut itu lah semua jawab. Aduh, lama tak tanya ni. Besi buruk tu lah. Atau linung. Kalau ni mana nak kapur nipung. Lepas tu atau Puaja bola puyuk dia tak ada. Ni gula ni singgang apa semua. Nah, tubik dalam bentuk kong. Bentuk batang. Rok. Tak? Atau kat kelang protong pula. Kelang bolbo, kelang apa. Tubik mula, mahal mula. Atas darat sering nelbong. Faham tak? Si buruk tu kan. Nah, dia cair semula. Allah segala-galanya yang memberi mudarat dan manfaat. Batulah kita ni mulia sungguh kalau kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau bergantung kepada manusia jadi hina. Dia ni hina, dia pakat ni seminggu dua dia sibuk hal manusia. Nah, ni gagah lihat ni gagah ni. Tu orang ramai tu dia tengok dulu. Kalau tengok cenderung nampak berat alik kijam, tak kijam tak. Ramai. Tu lah. Tengok asal manusia. Dia gitu manusia. Tak ada Tuhan. Dia kena gantung di Tuhan. Nah, kerana Allah tak apa? Bila kerana Allah, barulah. Hak salah tetap salah. Kiri kanan salah lagi. Nah, ni dah ni gantung ni gantung ni. Nah, macam orang lemah dah. Nah, orang lemah ni jangan dekat sangat ni terik kita. Nah, tengok orang lemah ni kita jangan ambil dekat sangat. Kita hidup dekat dia terik ni kita. Tak kena cara. Lemah kita dah orang lemah. Dia ikut capa je. Orang tengah lemah ni. Nah, mandi sungai sangat. 24 orang. Jadi kita kena kalau nak tolong orang lemah, kok belakang. Orang besar lah. Out kok gitu. Tekek kok je atas terik baju gitu. Jangan pergi depan. Dia perlu kita tak lepas. Nah, dia orang lemah. Tengok dulu. Ulama kata kalau dia jalan. Tengok kalau ada orang lemah. Kalau kita ni terjun tak nak berenang, haram terjun. Yang kita mati. Tak boleh. Nah, kita sendiri kalau terjun memang lemah. Tak boleh. Orang yang memang boleh terjun, boleh berenang, maka jadi wajib bagi dia tolong orang tu. Nah, tu pun kalau anak-anak dah orang koroni lain. Aku mu Dan tiada yang menjadikan sakit melainkan Allah Ta'ala. Kita berhenti kat tu dah. Kita lama minggu bulan depan. Tiada yang menjadikan sakit melainkan Allah Ta'ala. Kita ada beberapa soalan. Baik, soalan yang pertama. Di kampung saya selalu terjadi kejadian anak-anak muda membawa masuk perempuan di dalam kampung.
Soalan saya, apakah hukumnya jika seorang itu melihat kejadian tersebut tetapi tidak mengambil tindakan? Buat tak endah je, minta beri penjelasan. Baik. Mungkin hak dia tanya ni buat masuk perempuan yang bukan mahram. Macam sekarang lah. Tujuan untuk buat maksiat. Maksiat tu tak mesti berzina. Maksiat ni buat derhaka kepada Allah. Buat panggil, buat lepak lah kapung. Nak, buat sembang saja bira sungai. Nak, hukumnya adalah haram perbuatan tu. Hukumnya adalah benda haram, benda mungkar, benda maksiat. Maka kita yang tengok ni paling kurang sekali mesti beci dalam hati. Kerana Nabi kata wa illam yastati' fa biqalbi, kalau tak mampu nak tegur dengan mulut maka dengan hati. Wa zalika ad'aful iman, marah dalam hati ni iman yang paling dhaif. Nah, tapi kita mampu tak kalau kita beritahu kepada orang lain? Tu memang kita mampu kalau kabur orang lain. Kita nak tegur orang yang buat maksiat tu tak mampu, kena beci dalam hati. Lepas beci dalam hati dah habis itu, kerana kita saja yang nampak, kita wajib beritahu kepada orang yang lebih berkuasa. Nah, kena kabur orang. Kabur orang tujuannya supaya orang pergi nasihat ataupun pergi hentikan perbuatan maksiat. Jadi hukumnya adalah wajib, tidak boleh dibiarkan. Al-amru bil ma'ruf, bukan itu saja, ada pasangannya, wan nahyu anil munkar. Bukan ajak orang mari surau masjid je, ajak orang balik kepada Islam. Tapi juga benda mungkar, hak ni tak perlu kita nak nanti maknanya menang meretah dulu. Bahkan kita boleh buat walaupun orang-orang kampung. Cuma kita sekarang ni sikap mengambil peduli tak ada dah dalam jiwa kita, semakin berkurangan. Jadi bakal biar gitulah. Padahal kalau kita berpakat nak khabar kepada orang ramai orang kampung, nak dengan ramai ni lah barulah dapat membenteras perkara maksiat. Jadi hukumnya membiarkan saja, hukumnya dapat turun bala, kita kena sama-sama. Dan bila berluasa dah kejadian maksiat, bukan sekali dua, maka pada ketika itu kita berdoa. Nabi kata, Tuhan fala tustajabu lakum, maka tidak lagi diperkenankan bagi kamu segala doa kamu. Maknanya menjadi fardu kifayah, kita mencegah kemungkaran. Fardu kifayah. Mana kalau ramai tengok, maka ramai-ramai tu salah seorang mesti hentikan perkara itu. Kalau seorang saja tengok, bukan fardu kifayah, fardu ain dah lah. Dia tak mampu pergi tegur pasangan maksiat, dia mampu beritahu kepada orang lain. Beritahu kepada orang lain itu menjadi satu kewajipan bagi dia, kerana dia seorang saja yang tahu orang masuk orang sini malam kampung malam-malam. Ni kalau kita start mula lillahi rabbil alamin, berkat Tuhan beri pertolongan, maksiat akan terhenti. Setidak-tidaknya akan berkurangan. Kalau pakai keholok, kau bodoh. Akhirnya anak kita pun terlibat sama. Saya ada baca dalam sebuah buku bahawa ada makhluk lain di atas muka bumi ini sebelum manusia. Betul ke? Kalau betul, apakah ia? Dikata dalam satu buku ada khabar makhluk lain ada duduk di bumi. Betul ke tak? Memang benarlah. Diceritakan di dalam hadis-hadis yang sahih. Sebelum Allah Ta'ala menurunkan Nabi Adam AS sebagai manusia pertama ke bumi dengan Siti Hawa, tok nyang kita berdua ni, dulu lagi duduk golongan jin. Nampak? Sebab itulah Allah Ta'ala ni dia cipta manusia, iaitu yang Nabi Adam kita. Dia suruh mari malaikat, mari tengok belakang ini Nabi Adam ni manusia yang pertama aku cipta baru ni, makhluk baru ni. Maka katanya Allah kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan manusia pertama ini di dunia, di bumi, sebagai pengganti aku, yakni menjalankan hukum-hukum aku. Maka malaikat bila dengar Allah kata nak turunkan manusia ke bumi, malaikat jawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wa nahnu nusabbihu bika wa nuqaddisu lak. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Adakah engkau wahai Tuhan hendak menurunkan orang yang akan menjalankan kerosakan dan menumpah darah? Malaikat tanya. Kenapa malaikat tanya begitu? Katanya ulama-ulama tafsir, sebab sebelum daripada ini, sebelum pada turun manusia, jin duduk dah. Ini jin yang duduk dulu. Jin duduk di bumi ni.
Golongan jin. Al-jan tu. Nah, jin ni wajib kita percaya. Bukan percaya ke jin. Percaya kepada wujudnya jin. Sehingga ada satu surah jin dalam Quran. Nah, surah jin. Mana wajib percaya jin memang ada. Jangan percaya ke jin. Sebab tu malaikat nak turun pula makhluk yang menumpah darah dan menjalankan kemungkaran, kezaliman. Rupa-rupanya malaikat tu dia muskil takut jadi macam jin juga. Kerana masa cakapan ini jin telah pun duduk dalam dunia dan melakukan maksiat dan menumpah darah. Sebab tu malaikat tanya gitu. Sedangkan kami ni sentiasa bertasbih memuji-mujimu. Nah, Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu benda yang mu tak tahu. Makna kata ahli tafsir, aku tahu sekarang ini jin duduk di dalam atas bumi menumpah darah melakukan kerosakan. Tetapi aku tahu benda yang kamu tak tahu, iaitu di kalangan keturunan Nabi Adam ini masih ramai yang akan menjadi khalifahku di muka bumi. Sebab itulah kita tengok sampai kepada akhir zaman, Nabi kata ada satu taifah, nampak, zahirina 'alal haq, mereka ini sentiasa nak menegakkan kebenaran. Walaupun ramai kaki maksiat, tapi orang nak jalan Islam ramai juga. Pasti ada sampai ke kiamat. Mu tak tahu waktu. Ada pun jin yang keren ramai. Nah, jadi jinlah makhluk sebelum daripada manusia yang duduk di bumi. Maka bila diturunkan manusia, dihalau jin-jin pada bukit, pada lembah, pada gunung, pada ganang dan pada laut. Kerana itu Nabi berpesan, kalau kita nak pergi di laut, kalau nak pergi di lembah, nak naik atas bukit, atas gunung, nak pergi pada lautan-lautan, pada tempat-tempat yang jauh daripada orang duduk, maka minta berlindung daripada syaitan-syaitan jin ni. Sebab apa? Dulu mereka duduk bandar, ni kena halau kepada bukit, kepada laut. Nah, jangan tengok orang jumpa dalam hutan. Nah, orang je masuk hutang lah. Jumpa dalam hutang. Nah, kena malainya boleh tutup jalan. Jalan tubik ni buat nampak macam geruk. Jalan ke dalam hutang dia buat macam macam jalan. Masuk juga 3 hari sesat. Nah, cari hak tak jumpa terus, hak jumpa kelaparan ada. Nah, jin punya kerja. Kalau jin baik, dia main sejik. Jin Islam, kalau dia panas, dia duduk atas kubur. Luar. Ada jin. Ada ulat. Jin kafir, jin jahat-jahat. Banyakkan duduk di hutang, hak beken-beken. Hak darat cetang duduk kapur. Dua ni nusuk dalam tandas. Nabi ajar nak masuk, minta berlindung daripada jin jatang dan jin betina. Nah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku minta berlindung kamu daripada jin jatang dan jin betina. Duduk tu. Tapi oleh kerana Tuhan cipta daripada benih api, tak nampak kelih. Nah, jadi hak ramanya jin, hak sebenar di laut, di hutan, di gunung, di ganang. Minta berlindung kalau siapa tempat tu. Nah, minta berlindung, bacalah a'udzubillahi minasyaitanir rajim sekurang-kurang. Atau a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, kadang-kadang orang cerita kalau laut tu duduk ngai seorang, duduk ngai atas hunjang. Nah, balik papucak kesi. Nah, dia kata tu baik bapak jin. Duit-duit buat atas pelapung hunjang. Nah, hitam beletung. Nah, tu baru dia tahu. Nah, semayang ni dia main nak akad ikan je. Nah, jadi kebanyakan jin-jin yang hebat-hebat ni Tuhan halau ke bukit, ke gunung, ke ganang. Tinggal tak ramah dah. Nah, tak ramah tinggal. Tianu seekor, Kuala Lumpur 2 ekor. Betul ke ada planet dekat makhluk, ada makhluk dekat planet Marikh? Jawabnya, wallahu a'lamu bisawab. Allah lebih mengetahui. Nah, hak kajian orang putih ni dia pergi di planet Marikh. Nah, dah hafal lagi pun. Hak khabar siapa dah tu nawak saja. Nah, kalau kita pergi kepada website kita tahu punya penipuan mana mereka ni dia mendarat di Marikh dok lagi. Nah, kerana orang mana pakar-pakar mereka juga yang buka laman web yang menyatakan sebenarnya perkara ini adalah bohong belaka. Nah, tak siapa lagi planet Marikh. Kalau naik atas angkasa dunia ni siapa nampak bulan, hak tu memang naik dah. Memang boleh. Nah, tu mudah saja kerana dekat dengan kita. Adapun Marikh ni, mengikut seperong jauh dah.
Ayo ping pun lapor jelek nak dia kesapa. Dah tak usah kata maknanya orang putih. Nah. Boleh ke tidak kita simpan gambar kartun laki-laki? Nak simpan gambar kartun. Gambar kartun tu nak simpan awak dia. Nah, dia gambar-gambar kartun ni mainan budak-budak. Tapi kalau benda tu benda ada tujuan manfaat, nak membuat sebagai gambar rajah satu-satu benda atas dasar ilmu, tak ada masalah. Gambar hidup pun boleh. Nah. Seorang Islam yang mati, adakah sunat diadakan tahlil ataupun tidak? Setengah orang katakan sia-sia buat tahlil, hanya beri makan pada orang yang hidup. Ada seorang itu ibu bapaknya mati, dia hanya duduk sirah saja kerana menganggap tahlil itu sia-sia saja. Sedangkan di rumahnya orang buat tahlil. Bagaimana pendapat? Baik. Masalah baca masalah tahlil. Ialah satu masalah yang perlu kita faham betul-betul. Adapun yang kita buat tahlil, bila mati kena buat 7 hari, 6 hari, 4 hari ke, itu tak ada dalam nas. Yang adanya dalam nas, seorang perempuan mari bertanya kepada Rasulullah, "Mak aku mati dah, boleh tak aku sedekah daripada dia?" Nak sedekah dia boleh tak? Mati dah mak. Maka jawab Rasulullah, boleh minum air orang. Minum air ke orang. Beri orang minum air, niat sedekah. Boleh kepada mak. Mak telah mati dah. Maka daripada kerana itulah ulama-ulama, umpamanya ulama-ulama asalnya daripada Yaman dan selatan negeri Arab. Mereka ini bila berada kematian, mereka pun berkumpul ramai-ramai dan membaca Quran dan sebut la ilaha illallah dan berdoa kepada si mati. Akhir-akhirnya menjadi satu tradisi. Yang tradisi ni salah ni. Kita kena ingat benda ni bukan tradisi dan bukan sunat. Cuma ikhtiar orang yang hidup. Bila kita anggap ikhtiar saja dan bukan satu kewajipan, tak ada salah. Kita tujuan panggil orang baca Quran, bukan kewajipan saja nak panggil baca Quran, tolong doa supaya cucu rahmat pada ibu bapa kita. Hal tu tidak salah. Kemudian adab bertamu pula, Nabi kata kalau orang mari di rumah akad air. Itu sangat adab orang yang bertamu. Maka dia pun akad makanan. Maka kita akad makanan atas adab orang mari di rumah kita akad. Jangan atas datang kena buat makan gini itu baru salah. Jadi hak tempat tahlil ni ada tempat comelnya, ada tempat uduh ni. Hak tempat tak kenanya dia intikad wajib kena buat 7 malam. Kalau tidak tak boleh, itu salah khurafat. Ataupun kena buat 3 malam, 2 malam tak boleh, tak buat 2 kena 3. Itu khurafat juga. Atau temu 3 1 hari, 14 hari, itu karut belaka. Cuma kita rasa kita nak panggil orang, panggil ramai-ramai, pakat-pakat berdoa pada ayah kita, mak kita, adik kita, dibolehkan. Itu panggil. Bila panggil, tak wajib kita beri makan minum, adab saja. Nabi kata bila orang mari di rumah, akad makanan. Apa yang ada waktu sebut. Kemudian pihak orang mari pula naklah niat untuk berdoa kepada si mati. Jangan niat nak pergi makan. Niat lagi makan tu karut. Tak ikhlas kepada Allah. Maka katanya Dr. Wabah Zuhaili, bila niat nak makan, tak ikhlas, maka bacaan kita tak ada pahala. Bila tak ada pahala, macam mana kita nak hadiah kepada si mati? Situ tak kena. Main target sudah. Tu bila tukang gitar. Mesej ke Tok Imam. Nyuk. Tok Imam pun tengok. Berat. Maknanya nasi lah. Tok bila mesej. Tok Imam tengok berat. Tak mana nama. Lepas pagi tadi dah minum air saja. Nak belakang dia nak lagi. Nak bahang mana ni? Nama. Mau je kita. Tu karut belaka. Kerana orang panggil nak suruh baca tahlil, nak baca Quran, nak hadiahkan kepada si mati, insya-Allah. Kebanyakan ada ulama yang mengatakan harus. Dasar balah masalah ni. Balah bodoh. Tapi jangan ya. Kan nak makan. Nak makan jadi semangat. Bila amin walhamdulillahirabbil alamin. Masing-masing pun betul luang mereka. Nyandau lagi. Cari tiang mereka dah lagi. Itulah lambat sikit. Tuan rumah. Buat tubik lah. Tuan rumah buat tubik biskut jagung. Tengok. Dah bagi lagi tak akan dah. Kena test kali. Malam namak biskut jagung. Cicah air mineral. Tengok sok 3 guninya upak. Kedai kopi, bahasa dak reti bahasa Dayak apa semua. Ada uak gitu, ada pula malam namak biskut jagung. Ada. Tengok tak percaya test kali, malah kepak nasi nyok. Tu tanda tak ikhlas, boleh test lalu.
Nah, ataupun pengumuman. Malam ni, malam penamat, dijemput belaki ke rumah saya beramai-ramai. Kami membuat lain sikit daripada biasa, iaitu hidangan gulali. Jeru memang laki tu. Aku gigi tinggal putung, mahal gulali pula, tinggal gusi saja gigi. Nah, jangan, itu karut belaka. Nah, ataupun malam kuih-kuih tak sedap, tak semangat. Slow hati. La ilaha illallah. Allah hati. Dan nampak dah tahu. Asul jujur biar tangga. Tu karut belaka. Nah, biar sama saja. Lillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu. Nah, tak sangat. Biar nampak tahu. Nah, memang tak semangat. Tahu pula tahu dah. Kalau tahu gede dia tahan. Malam 7 nampak dah jujur laut saja biar tangga ayam. Cokek dari ayam. Tu imam bukan kata pegang gini pula tu. Ulah tu sebab. Jadi ingat, benda ni benda khilafiah nak buat molek. Jangan guna harta anak yatim, jangan guna harta si mati menaikkan wasiat kata ulama. Jangan tetap 7 hari kelapangan saja dengan tujuan kita nak beri kerahmatan kepada si mati. Tu saja. Jangan tunggu 100 hari, jangan tunggu 400 hari, 40 hari. Baik. Kawan saya kata kitab Hakikat Insan itu tidak menyesatkan. Sekiranya kita berguru, adakah betul dakwaan saya itu dan salah? Kitab Hakikat Insan sesat daripada awal sampai akhir. Berguru tak guru pun kitab yang telah dipatuakan sesat. Tak, tok guru di Kelantan kita khabar dah sesat kitab Hakikat Insan ni. Tak, dan tukang karang dia pun 4 kali atau 5 kali dah mengaku sebagai Tuhan. Kita nak kata tak sesat benda ni. Mak Lak Semana Kota Baru, dia mengaku dia Tuhan yang sebenar. Lepas tu kita nak kata tak sesat pula kalau guru. Tukang tulis mengaku Tuhan. Faham tak? Itulah tukang tulis kitab ni Mak Lak Semana Kota Baru. Dia mengaku dia cucu murid untuk kenali. Nak mengaji dengan anak untuk kenali, bohong belaka. Dia mengaku jadi Tuhan. Nah, orang telah hujah dia di Dewan Zulkifli di Kota Baru beberapa kali, di Pejabat Agama beberapa kali. Tak boleh nak jawab apa masalah. Nah, berkait dengan ketuhanan. Akhirnya satu kecewa tu, dia ketar sangat waktu bik rokok gudang garam isyak. Dalam hujah tu. Lepas tu orang kata, lah, Tuhan isyak gudang garam. Siapa kelening? Tak berani-berani. Nah, ini bohong belaka menggunakan jin. Dia telah makan hati anjing di negeri Jawa ni. Masa ambil ilmu ni. Kena telang hati anjing. Faham? Dan kita nak tahan ni. Nah, dah satu bank lah. Wajib bakar api. Soalan yang terakhir, apakah hukum bercinta menurut Islam? Saya sekarang sedang bercinta. Boleh tahan belakang ni. Tapi saya tidak saya tidak kepung pun awet. Saya cuma SMS. Tak kepong. Saya cuma SMS dan telefon saja, boleh ke tidak? Yang kedua, saya sedang berpuasa tapi tiba-tiba saya terpandang ke awet yang lawa dan pakai seksi, tiba-tiba lepas tu air mazi saya keluar. Batas dah puasa saya. Yang tiga, lama manakah kita boleh sujud dalam solat fardu dan solat sunat? Sujud yang akhir sebelum tahiyat. Wah, ni power ni. Siapa tanya ni? Siapa tanya? Tanya. Baik, masalah bercinta sebelum Islam. Sebelum Islam dah, sebelum kahwin. Ni aku jeng. Bercinta sebelum kahwin. Dia boleh bercinta sebelum kahwin tapi bukan mahram. Tetapi sama-sama orang Islam yang tidak haram kita bercinta. Cinta kepada ibu bapa kita, cinta kepada guru, cinta kepada ulama, cinta kepada pemimpin yang adil. Itu dibenarkan dalam Islam. Adapun soalan ni cinta kepada bukan mahram, tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau kita nak sungguh, kita masuk meminang. Kalau kita tak mau masuk minang lagi, kerana tak ada fikir ingat lagi, tak usah cerita lagi. Nah, maknanya
khabar ke dia, kita hentikan dulu percintaan. Setakat awak dah kenal saya ni sudahlah, saya kenal awak sudahlah. Nah, cuma atau mesej sekali-sekala tanya, hidup tak lagi? Gitu dah lah. Itu dibenarkan syarak. Bukan suruh kerak jadi balas, bukan. Nah, sampai masa kat lagi kita mungkin murah rezeki, 5 bulan lagi, 10 bulan lagi dah, kalau kita kasih punya, masuk Mina. Nah, masuk Mina ada apa? Nah, tak ada masalah dah, kita nak sungguh. Kalau nak main saja cara barat tak boleh. Cara barat ni benda yang bukan Islam tak boleh. Nak cerita lepas kahwin, setakat kenal dengan tujuan nak kahwin, boleh dalam Islam. Nah, sampai pada umur kita boleh berkahwin. Umur yang belum boleh berkahwin haram berkenalan laki-laki dengan perempuan bukan mahram. Umur dak berakal lagi dibenarkan berkenalan. Budak-budak cek boleh tak balik lagi. Tak, maknanya budak umur 6 tahun 5 tahun. Tak, dia kenal, dia main dengan mamak. Nak, mamak tukang tolak, kereta tolak. Minah duduk dalam kotak. Tu lain. Tak? Masuk hak umur persekolahan, tak boleh dah berkenalan di sekolah. Lama laki-laki lawan puan, puan lawan lelaki. Dia akan menjurus kepada rasa keinginan. Tapi sekolah dia panggil masa untuk berkahwin. Masa ni baru benar kita berhubungan atau berkenalan dengan perempuan atau jatah yang bukan mahram dengan tujuan nak nikah. Nah, yang rumah ni tak ada masalah. Dah kita kasih dah ke dia kan? Dah kita cerita dah. Dulu 6 bulan cari biti. Nah, lah kali kita mati dia kata hidup lagi. Kita pun pergi. Ada apa-apa. Minta. Nah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ke mana? Tak, saya ni nak khabar ni lah. Saya ni dulu kasih dah lah. Saya berhenti kasih kerana cari biti. Ni saya nak masuk meminang. Nah, ada apa? Mak dia tak ada apa kan? Saya pun mati laki tak. Mak dia kata. Ada apa-apa? Nah, benda ni mudah je. Tak ada apa-apa. Biar betul. Niat kerana Allah. Dulu dia payah. Dia patuh-patuh dulu. Nah, bukan cara ni mudah pakai berok naik tangga dulu. Atas tangga kat Pasu Bunga patuh dulu. Usang ke panas sampai ke petang. Malah patuh dulu. Saya dalam puasa tiba-tiba saya terpandang ke awet yang lawa. Dan pakai seksi. Tiba-tiba lepas tu air mazi saya keluar. Batal tak puasa saya? Jawabnya, puasa tak batal dengan keluar air mazi. Air mazi ni macam air kencing. Tak, air mazi ni bukan macam air kencing, iaitu batal wuduk. Kalau ada wuduk, puasa tak batal. Cuma memandang kepada yang haram itu membatalkan pahala puasa. Puasa tak batal, pahala batal. Nah, pahala batal, puasa tak batal. Batas agama, wallahu a'lam. Nah, kalau Tuhan nak batas agama, batas agama. Nak batas sikit, tinggal ada sikit lagi. Kalau puasa sama, batas suku, tinggal suku. Gitu kok. Banyak-banyak mana qada batal, wallahu a'lam. Pahala tu rugi. Nah, puasa tak batal. Puasa batal ni kita sengaja mengeluarkan mani. Sama ada sengaja mengeluarkan mani tu dengan jima' atau dengan memandang. Dia sengaja mani, dia tengok dah. Aku kalau tengok apa kat sini memang keluar mani. Dia pun tengok keluar mani batal. Melainkan tak sengaja. Nah, tak sengaja, bukan sengaja tengok. Tak, umpamanya puan tu naik skuter, orang lepas berlanggar depan dia. Nah, itulah takut dia makan skuter tu melanyar mula awet. Nah, dia pun takkan tamu tengok nak akak lari pasal lari minyak mari betul lah. Dia pun ambil kapal buat lagi dah langgar. Tak, umpamanya. Jadi bila tengok tu keluar mana, tidak sengaja, tak batal puasa. Faham? Ada pun orang yang memang dia ni bukan kata tengok benda yang orang lain tengok, tak ada apa dia tengok batal puasa. Keluar mani, tak boleh tengok juga. Nah, umpama dia ni memang kuat sangat nafsu macam laki-laki ni lah. Pak tanya ni. Pasal dia kata laki-laki sejati ni. Dia memang kuat sungguh nafsu. Dah tengok sikit awet keluar masjid hidup. Orang nanang dulu ni. Jadi katakan dia tengok benda tu pada orang lain tidaklah syahwat. Bagi dia syahwat, maka orang lain tak haram tengok. Faham ni? Tapi kalau benda orang puan, tubuh orang puan ni, semua orang syahwat. Nah, orang gila pun syahwat. Maka semua orang haram tengok. Tapi kalau dia ada satu benda tu kalau dia tengok syahwat. Orang lain tak syahwat. Orang lain tak haram tengok, dia haram tengok. Umpamanya dia ni tak boleh tengok, memang nafsu memang keluar ni kalau tengok Injil Sakut. Faham? Umpamanya. Maka dia saja haram tengok. Tak, gitu. Dia sekalian tengok, berdosa lah dia.
Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa alina bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi